Tadi chemistry Ha. Yes. Hmm. Gino raya balik mana Gino? Kat rumah je. Rumah je. Rumah orang mana Gino? Dekat Bandar Tuan Siang. Oh, okey. Batu Nisun. Bandar tu Nisun On dengan Bandar tu Razak dekat ke? Dekat Ya. rasanya. Oh. Dekat je. Ha. Cikgu dah ni tau, cikgu dah tanda paper test tu hari tu. Nanti kena check dekat Google Classroom Saya dah tengok dah. Cuma ada seorang je yang hantar dekat cikgu through email. Nanti cikgu tak tanda lagi. Okay. Tak apa tugas saya. So jam cikgu dah 11.29. Kita ada lagi 9 minit. Zuhaidi. Oh Zuhaidi. Saya. Faham ke? Saya. Lesson semalam faham ke? Boleh lah. Boleh. Ada saya keliru sikit. Okay. Ada keliruan. Untuk hari ni, kelas hari ni, cikgu ada handouts baru dekat Padlet. Jadi tolong tengok Padlet. Kalau awak nak print lagi bagus, tapi kalau tak print, at least awak download lah handouts tu sebab senang nak refer. Cikgu refer semua hari ni pada handouts yang cikgu bagi. Yang baru punya. Nama dia binomial distribution. Nanti tolong tengok nanti. Dia kelas hujung-hujung dah nak raya ni kan, dia dah kurang sikit Lah. Mood nak raya. Cikgu raya kat mana? Kat rumah, dekat sini lah, dekat Selangor. Tak pergi mana pun. Cikgu. Hmm. Saya tak faham yang pasal semalam tu. Tak apa. Hari ni cikgu nak tunjuk balik contoh-contoh dia sebab semalam tu formula dia agak panjang tau kan. And then dia ada banyak huruf dalam tu kan. So ni kita nak tengok kalau kata kita jumpa soalan macam tu masa SPM nanti, macam mana kita nak nampak soalan tu sebagai senang dan boleh buat immediately. Hari ni kita cuba tengok sebab huruf dia ada banyak. Dia ada huruf N, ada huruf P, ada huruf Q, ada huruf R kan. So dia banyak. So ni kita nak tengok macam mana kalau katalah minggu depan SPM kan. Macam mana kita nak jawab soalan ni. Dia ada cara paling senang. Pasal soalan ni dia akan bagi dalam bentuk ayat yang panjang. So kita nak kena tengok dekat mana sebenarnya mata kita nak tengok secepat mungkin. Okey, cikgu ingat cikgu start dengan bacaan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baik guys. Cikgu tengok hari ni mungkin minggu terakhir sebelum kita nak raya kan. Jadi dia punya lesson punya engagement agak kurang. Even dengan kelas lain pun sama juga Kalau respon pun seorang dua je. Dia respon pun macam nak tak nak dia. Cukup faham. Cuma macam mana sekalipun topik yang kita buat semalam dengan hari ni, probability ni memang cikgu kena banyak explain tau, compared to diagram. Sebab macam vector tu kita rasa macam seronok sikit sebab banyak benda yang awak boleh refer to the diagram compared to cikgu explain. But this topic probability ni memang cikgu kena banyak explain sebab dia ada sedikit sense of logic. Jadi kita nak kena tengok sebab probability dia banyak dalam maths dia ada banyak sangat subtopik probability, daripada modern maths yang senang masa form 4 tu sampailah probability maths form 5. Lepas tu NMaths pula ada probability. Nanti besok masuk universiti pun ada lagi dia punya pecahan-pecahan probability. Even kalau kita kata Kementerian Pertahanan pun menggunakan probability juga. Contohnya kalau dia nak buat analisis
what are the chances that Malaysia kena serang waktu PKP ni contohnya. Semua ada calculation. Kan, what are the chances that kita punya online system kena hijack dengan teroris and so on. So semua tu ada calculation, probability ada. Okay, so tapi kita tak pergi sampai ke tahap tu lah. Cuma kita boleh tahulah what are the method yang orang-orang dewasa ataupun orang-orang yang berkejaya dia gunakan, what method untuk dia kirakan probability. Okay, now again cikgu nak emphasize, cikgu ada upload handouts baru di Padlet. Nanti awak try tengok tolong tengok dekat Padlet sebab topik hari ni memang kena refer pada handout. Okay, so cikgu ingat cikgu tak nak tunggu ke yang lain, sebab kalau cikgu dah start kelas ni leceh pula nak ni. Baru cakap. Okay, tak apalah, cikgu terus share screen. Yang lain tolong check lesson, handout yang cikgu bagi dekat Padlet Alright. Okay, I'm sharing my screen. So hari ni kita masih sambungan semalam binomial distributions. Okay, so hari ni cikgu nak share dengan awak soalan-soalan trial exam state trial exam. Kita nak tengok macam mana formula yang banyak tu, yang cikgu cakap ada banyak huruf tu, digunakan untuk menjawab soalan-soalan probability. Even semalam pun cikgu ingat ada Farhana Faizah tanya cikgu, boleh ke formula yang kita belajar sekarang ni digunakan dalam maths? So cikgu cakap boleh, tapi cikgu cakap nanti at the end of the lesson cikgu akan bagi tahu whether ada soalan tu kena guna formula ke tak perlu. Ada tak soalan yang sebenarnya kena lukis tree diagram? Ada tak soalan sebenarnya yang boleh simply guna formula? Nanti hujung lesson nanti kita akan tahu macam mana dia punya kegunaan formula ni. Okay, so now let's look at this handouts binomial distribution. Ingat binomial distribution ni walaupun nama dia macam pelik, tetapi dia sebenarnya adalah cabang ilmu untuk probability. So maksudnya dia adalah probability yang menggunakan formula binomial maksudnya. Okay, it's a formula, probability yang menggunakan formula. So semalam apa yang kita dah belajar, kita kata that this binomial distribution ni dia ada satu formula khas tau. Formula khas yang digunakan untuk cari probability. Formula dia macam mana? Ada P and then dia ada X equals to R. Okay, so you always remember that binomial probability ini dia punya kepala formula dia. Dia akan start macam ni. P X equals to R. Nanti bila masuk universiti pun kan, awak nampak lecturer tulis P equals to X to R. So awak tahu, okay, lecturer ni tengah guna binomial distribution punya formula. So macam mana formula dia? Dia kata equal to, okay, now formula dia start dia kata NCR. Sama macam combination dalam maths yang kita belajar hari tu, NCR. Lepas tu dia kata kali dengan huruf P kecil kuasa dengan R. Nah, kalau kita notice huruf R ni dia repeat berapa kali Kalau kita dah tulis R di depan ni, dia akan repeat R yang sama di sini. Dia akan repeat lagi sekali R yang sama di sini. So in exam kita kata chances untuk kita salah sangatlah minimum. Sebab dia mesti gunakan huruf yang sama. Faham Okay, kemudian apa lagi kena kali? Kena kali dengan Q kali dengan N tolak R. So basically huruf yang kita nak kena tahu guys, yang perlu ada adalah ada huruf N, ada huruf R, ada huruf P, ada huruf Q. Ni je huruf yang kita nak kena tahu. Baca soalan susah macam mana pun, ada 4 huruf ini saja yang kita kena keluarkan dan tuliskan apa dia punya value dia. Okay? So yang C ni, NCR ni, C ni janganlah risau. C ni bukan huruf untuk dimasukkan. C ni adalah combination yang ada pada calculator tu. Button pada calculator tu, huruf C ni. Okay, now semalam cikgu bagi satu tips tau. Cikgu kata, kalau kita start macam mana pun dalam exam, dalam 4 huruf ni, dia ada satu huruf yang paling senang kita nak buat. Which is huruf P lah yang paling senang untuk kita start guys. Okay? Ingat, masa exam, kita mesti start dengan huruf P. So huruf P ni, macam mana kita nak terus tahu apa value dia dalam soalan, dia mestilah benda-benda yang berbentuk, first kali bentuk percentage. Percentage. Ataupun dia boleh jadi bentuk fraction. Ataupun dia boleh jadi bentuk decimal. So maksudnya bila baca soalan, jumpa je fraction ke, percentage ke, decimal ke, ada kadang soalan guna ratio tau guys. Benda-benda yang melibatkan nisbah ni, dia ni semua adalah P punya value. Okay, jadi sekarang ni, kalau awak tengoklah soalan Johor, ni Johor punya soalan Johor 2009, which is 11 years ago punya soalan.
Dia ketulis kat sini, in a survey carried out in a school, it is found that 2 out of 3 students passed their mathematics test. Cikgu tak tahulah ni sekolah mana. Tapi dia buat Sikit survey, dia tau. kata 2/3 daripada student dia tu, kalau kata sekolah dia ada 300, 2/3 daripada student dia akan lulus maths. Lulus bukan A tau, lulus. Okey. Kalau macam sekolah kita tahun lepas SPM, hanya cikgu kata 2 orang je kot fail maths. Okay. Another 96 students pass mathematics test. Tapi sekolah ni, saya tak tahu sekolah mana, teruk sangat, 2/3 pass mathematics test. Jadi sekarang ni kan guys, ni cikgu kalau cikgu jadi student, cikgu dah nampak ada satu keyword yang paling besar dan paling senang. That these 2 out of 3 sebenarnya, dia adalah fraction. Fraction. 2/3 maksudnya. Dan kalau awak ingat tadi cikgu cakap, percentage, fraction, decimal, ratio akan terus pergi kepada huruf P. Jadi 2/3 ni sebenarnya dia adalah huruf P. Jadi nanti bila kita nak guna formula yang cikgu tulis panjang-panjang ni, P dah tahu dah nak tulis apa. P start dulu. So P ni nanti kita akan masukkan 2/3 tu nanti. Itu cerita dia. Senang kan? Okey, lepas tu apa cikgu cakap? Siapa yang tahu P, automatically dia akan tahu Q. Automatically, orang yang ada IQ, once dia tahu P, dia akan terus tahu Q. Okey, jadi sekarang cikgu tanya awak, kalau P 2/3, Q sama dengan berapa? 1/3. 1/3, bagus. Q ni maksudnya chances untuk benda yang berlaku sebaliknya. Kalau 2/3 orang lulus maths, maksudnya ada 1/3 daripada sekolah tu akan fail. Kalau kita cerita pasal probability, katalah cikgu pergi kedai durian, okey, tokey tu kata, okey bos, saya punya durian 90% okey, kan, masak. 90% saya punya durian ni sangat bagus. Maksudnya there is another 10% durian dia yang busuk. So kalau kita nasib tak baik, kita mungkin akan dapat durian yang busuk tu. So kalau kita buat probability, P akan dapat 90% durian yang elok dan Q akan dapat 10%. Faham Okay, so sekarang ni awak dah tahu dah. Q 1/3 ni automatic masa exam you kena tahu. Siapa tahu P, automatically dia mesti tahu Q. Ada juga soalan guys yang dia bagi kita Q. Macam mana tu kalau bagi kita Q? Contohnya soalan dia macam ni, dia kata, it is found that 1 out of 3 students fail mathematics test. Dia gunakan yang apa, probability yang fail punya. Sebaliknya. Yang sebaliknya. Macam kalau durian dia bagi probability yang busuk. Kalau kata pelajar yang normal dia bagi 10% daripada sekolah tu adalah pelajar yang cacat contohnya. So you have to know. Kalau cacat ni mestilah dia Q. So you automatically awak akan tahu P pula. Diorang ialah saling kata-kata value dia reciprocal lah. It is reciprocal kat sini. Okay, so sekarang P dengan Q dah settle kan? So kita kena cari apa sekarang ni? Huruf N dengan huruf R je lah. Ya, ada orang Rashad. Okay, N dengan R ni ingat tak semalam cikgu cakap apa? N dengan R pun senang. Okay, N dengan R guys, dia mestilah nombor-nombor yang bersifat whole number. Dia mesti whole number. Ya Allah. Okay, dia mesti whole number, nombor bulat. Jadi sekarang kalau tengok dalam soalan A1 ni, cikgu dah nampak dah ada nombor bulat di sini, which is 7 dengan 5. Nampak tak? Sebab 7 dengan 5 ni, dia bukan fraction dah. Dia dah bukan fraction, dia dah bukan percentage. Dia adalah whole number. Cuma sekarang soalan dia student akan tanya cikgu, kalau N dengan R ni adalah whole number, siapa dapat N, siapa dapat R? So jawapan dia senang. Okey, jawapan dia senang. N mesti nombor yang lebih besar, R mesti dapat nombor yang kecil. So automatically awak dah tahu dah. N adalah 7, R adalah 5. Now this method yang cikgu share ni guys, kita boleh gunakan dia tanpa perlu memahami soalan tu secara in detail tau. Awak tak perlu faham, sekolah ni rupa-rupanya ada 2/3 pelajar pass maths sekolah mana sebenarnya? Ni ada 7 students from that school pula. Awak tak perlu faham secara terperinci. Awak cuma perlu tahu apakah nombor-nombor yang kita nak masukkan saja. So senanglah. Nampak tak? So sekarang ni kalau awak tengok dengan cikgu, kita dah tahu dah huruf P, kita dah tahu huruf Q.
kita dah tahu huruf N, dah tahu huruf R. So when all these letters awak dah tahu, formula ni boleh terus gerak. Apa tak? Punya banyak huruf kat sini, kita perlu tahu 4 saja. And then the rest tu akan masuk. Okay, boleh? Nah, cikgu tunjuk awak macam mana nak buat soalan A1 ni. Dia kata, if 7 students from that school are chosen at random, calculate the probability that exactly 5 students pass their mathematics test. Jadi sekarang kalau awak tengok kat sini, antara huruf-huruf yang kita dah dapat tadi adalah P dah dapat 2/3, Q dah dapat 1/3, good. N dah dapat 7, A dah dapat 5. Jadi sekarang formula dia, kalau kita tulis balik masa SPM, awak tulis dulu formula. In exam, tulis dulu formula. Sebab ada examiners yang bagi markah pada bila pelajar tulis formula. Dia tahu budak tu respon dengan betul. Tapi kalau pemeriksa tu jenis yang strict, mungkin dia tak consider lah. Okay, so when you write this formula, awak akan nampak tahu, aku dah tahu dah R ni 5. So kita akan terus tulis P X equals to 5. Betul tak? Dan kalau awak notice cikgu cakap tadi, huruf R ni dia repeat tau. Once awak tulis sini depan ni R5, dia akan repeat balik kat sini 5 nanti, dan dia ulang lagi kat sini 5. Nampak tak? And then of course, N ni tadi kalau kita kata, dia mestilah whole number yang lebih besar, which is 7 ni tadi kita dah tahu. So when you write this formula, dengan senang kita boleh tulis 7C5 kali dengan P. What is P tadi kita tulis? 2/3 tadi kan? So you write 2/3. Ingat tak cikgu cakap tadi? 5 ni mesti repeat lagi sekali. Dia mesti keluar lagi sekali. Kuasa 5. Okay? Kali dengan Q. Macam mana Q? Q ni yang sebaliknya. 1/3. And what about Kuasa kuasa? 7 tolak 5. 7/2 lah. Okay, good. 2. So ini kita kata boleh kira terus sekali pakai kalkulator. Zulukman, tolong cikgu kira pakai kalkulator. Sekali tekan tengok apa jadi. Yep. Dan bracket ni hati-hati ya. Bracket means kena hati-hati. Kalau tak salah letak bracket tu jawapan jadi lain. Okay. Tapi Zamir ni memang lambat selalu 10 minit, 20 minit 7C5 je cikgu rasa dah banyak dah. 7C5 could be banyak tu 7 15 kot. Dia akan dapat desimal kan? Dia akan dapat decimal, definitely. Probability mesti decimal. 0.307. 0.307. Cikgu perlukan satu lagi nombor. 2. Ada orang horn tu mungkin JNT sampai tu. Okey. 0.3072. 0.3072. Okey. Now, kalaulah cikgu minta awak tukar dalam bentuk percentage, your answer will be 30.72%. Cikgu jumpa kan student, ramai student yang suka convert jawapan dia dalam percentage. Bukan sebab apa, sebab dia nak tengok tau, probability aku ni besar ke kecil. So when it says 30.72%, besar ke kecil? Kecil guys. So sekolah ni, untuk dia nak dapatkan 5 orang daripada 7 orang lulus maths, sangat susah. Nampak tak? Chances nak dapatkan 5 orang lulus daripada 7 orang susah. Katalah cikgu ada kelas 7 orang, cikgu nak bagi 5 orang tu lulus maths, memang susah. 30.72%. Maksudnya benda tu nak jadi memang, kalau jadi tu memang Tuhan tolong lah. Okay. Now cikgu nak pergi kepada satu bahagian. Awak notice tak? Ada satu pattern kat sini tau. Pattern dia adalah, kalau awak tengok 2/3 ni, okay, 2/3 ni pelajar yang lulus kan? Betul tak? Dia kata tadi 2 out of 3 students passed. Okay, so 2/3 ni pelajar yang lulus. Dan awak nampak tak? Dia combinekan dengan kuasa 5. Okay, ini bermaksud pelajar yang lulus ada 5 orang. Tu cara paling senang nak faham. Pelajar yang lulus 2/3 kan? Kuasa 5 maksudnya ada 5 orang. Jadi kalau 1/3 adalah pelajar yang gagal kan? Pelajar yang gagal ada 2 orang lah maksudnya. Itu maksud dia, formula ni. Jadi kalau kita nak buat soalan, let's say cikgu cakap 2/3 durian tu elok kan? Ada 5 biji durian yang elok. So maksudnya 2/3 kuasa 5. Maksud durian yang elok ada 5 biji. Durian yang busuk ada 2 biji. Itu konsep dia. Kalau cikgu main judi semalam, kan cikgu main judi, 2/3 ialah chances cikgu baling kena. So kuasa 5 means cikgu baling kena sebanyak 5 kali, and yang tak kena lah sebanyak 2 kali.
So you can never go wrong dalam exam tau. Cikgu tak nampak macam mana kita boleh silap masa exam. Okay, ada juga pelajar yang buat formula macam ni guys. Dia kata nombor 5 dengan 2 ni, kalau kita tak nak salah, kalau kita campur kita akan dapat balik 7. Contohnya dia cakap. And then dia kata 2/3 ni kalau campur dapat balik 1. So ni tips-tips tu tak nak bagi kita salah lah. Okay, alright. Now cikgu rasa awak faham soalan ni? Senang kan? So this formula kita boleh gunakan dia tanpa kita perlu faham soalan in details tau. Awak faham surface saja. Awak faham nombor je dekat soalan tu, and then terus formula tu boleh gerak. Okay, boleh guys? So kita semalam cikgu masih ingat lagi, Farhana tanya cikgu boleh tak guna formula ni dalam maths? Jawapan dia boleh. Okay, tapi at the end of our lesson, cikgu rasa hari Khamis ni cikgu akan maklumkan masa bila formula ni dia tak boleh pakai. Dia ada masa dia. Okay, kalau formula ni boleh pakai untuk setiap masa, better dia ajar dalam maths terus kan. So dia ada masa untuk tak boleh dipakai. Okay, soalan A2 ni cikgu nak tinggalkan dulu. Kita nak pergi kepada soalan 2A1. Okay, 2A1. Kejap ada orang nak masuk. Kalau ada soalan tolong pause kan cakap cikgu boleh tak explain balik. Cikgu akan explain balik. Cikgu pun tak nak pergi terlalu laju. Okay. So again, formula masih lagi sama kan? P X equals to R equals to NCR. Cikgu tulis balik biasa. Formula ni memang panjang tau guys, sebab SPM dia bagi, tapi cikgu pasal masa sekolah dulu cikgu wajibkan student hafal formula. Benda pertama yang kita orang buat dalam kelas adalah it's a Chinese lady, cikgu perempuan Cina, tak kahwin pun cikgu tu. So bila dia masuk kelas, kita tak boleh bagi salam. Of course tak boleh bagi salam kan, doa pun tak baca kan, sebab dia bukan Islam. Jadi benda pertama yang dia akan buat adalah dia akan minta pelajar berdiri, tak boleh duduk, dan setiap seorang kena bacakan formula tau. Syarat nak duduk lah, you have to quote ataupun kena bagi tahu dia satu formula dalam maths. Yang best ni adalah cikgu punya kawan-kawan semua berlumba-lumba nak bagi jawapan dulu tau. Pelik kan? Duduk. Kenapa dia orang berlumba-lumba nak bagi jawapan? Nak sebut formula. Maksudnya tak ada siapa-siapa pun yang macam malas lah aku nak jawab kan. So everybody is eager untuk bagi jawapan secepat mungkin. Kenapa? Sebab diorang belagak ke apa? Tak tahu. Tahan. Tak tahu Jawapannya adalah bila kita tunggu orang lain bagi jawapan formula, kita lupa. Kita akan semakin kurang formula tau. Sebab cikgu pun dulu tak hafal semua formula kan. Jadi bila orang lain sebut formula kan, kita pun alamak aku dah habis stok ni kan. Aku dah habis stok ni. Jadi benda yang paling mudah orang akan cakap, okay cikgu B squared minus 4AC. Okay, duduk kan. Negatif B over A, contohnya sopor kan. Lagi kita pun dah semakin alamak, aku punya formula dah, aku punya vocab formula dah semakin kurang kan. Sebab kalau tak boleh jawab formula, kita akan berdiri sepanjang lesson. Dia tak marah tau, tapi dia akan senyum kita, Zaid, you berdiri hari ni sebab you tak hafal formula. So kita pun berdiri lah, senyum lah belajar maths sambil berdiri. Cikgu tu bagus, semua cikgu rasa bagus cara tu, dia galakkan student untuk hafal formula. Sampai habis sekolah lah cikgu ingat lagi. Masing-masing berebut-rebut nak jawab formula macam nak dapat bantuan keuangan pula. Alright. Now, cikgu, formula ni masuk ada dalam exam Yes, bagus. Soalan tu bagus. Soalan dia adalah formula ni exam sediakan tak? Exam sediakan. Okay. Jadi tanggungjawab kita adalah kita cuma perlu tahu N tu apa, R tu apa, P apa, Q apa. Dan tadi kita dah decide, kita kata benda paling senang kita nak buat first kali adalah huruf P lah yang paling senang. Okay? Sebab you akan nampak dia berbentuk percentage. Nampak tak soalan dia percentage? Cikgu tak payah baca soalan secara detail pun guys. You nampak percentage je, ni akan pergi dekat P. Kan? Jadi cikgu baca dulu soalan ni. Dia kata, there's a survey carried out in a school. It is found that 40% of its students are participating actively in COCO. Cikgu rasa ni bukan kat sekolah kita kot. Okay. Participating actively in COCO. Aktif ni cikgu rasa kalau kita kata COCO ni aktif, dia bukan setakat attend for training. Maksudnya dia boleh conduct aktiviti kalau cikgu tak ada. Cikgu ingat kalau cikgu punya experience, seniors kalau COCO ni memang dia orang all out lah. Kadang-kadang cikgu tu datang ambil attendance, lepas tu cikgu tu balik staff room. Sebab seniors yang conduct aktiviti COCO. Sekolah kita lain sikit kan. Sekolah kita kalau cikgu tak ada, seronok
Alright, so dia kata ada 40% of its students are participating actively in COCO activities. So dia kata kat sini, if 6 students from that school are chosen at random, calculate that probability that at least 4 students are participating actively in co-curricular activities. Now guys, again cikgu cakap, jumpa soalan, benda pertama yang kita nak masukkan adalah huruf P sebenarnya. Okay, susah ke senang ke, SPM 2001 ke 2021 ke, you have to look for P punya value. Okay, dan P ni dia mestilah dalam bentuk percentage, dan kebetulan memang kita baca tadi ada percentage. So this 40% automatically akan pergi dekat P guys. P akan terus dapat 40%. Okay, dan ada juga cikgu punya previous students yang tak suka tulis 40%, dia tulis sebagai 0.4 pun boleh juga guys. Sebab nanti dia kata kalau masuk dalam formula nak tulis percentage tu, nanti dia takut dia confuse. So dia tulis 0.4 sebab 40% adalah 0.4 guys. Boleh Ni Kalau 100% berapa desimal dia? 100%. 2.5. 1. 100% is 1. Satu. Apakah probability kita akan mati? Kosong. Kosong tu macam tak akan mati tau. Satu. Satu lah kan, sebab kita confirm akan mati. Okay. Yes. So kalau ada soalan SPM cakap find the probability of your death kan, awak jawab lah 100% definitely kita akan mati. Kalau awak tu 70% tu awak dengan Tuhan tu dah sama level. Okay. Awak boleh lawan kuasa Tuhan. So kita akan mati, cuma tak tahu bila lah. Okay. Now siapa tahu P, dia akan tahu Q. Betul kan? Siapa tahu 60. P? Yes, very good. 60%. Kalau nak tulis jadikan dalam decimal, kita akan tulis sebagai 0.6. 0.6. Jadi dalam sekolah ni guys, 60% pemalas koko. Okay, mungkin habis sekolah terus balik. Kuku. Mungkin habis sekolah terus balik, ataupun kalau datang kelet polis duduk tepi, malas nak ambil pot kan. Sukan pun just tu, hari sukan pun tak datang, lambai-lambai je kan. So ni 60% sekolah mana juga tak tahu ni. So dia kata kat sini 60% ialah yang tak aktif. Dan dalam soalan ni cikgu notice ada juga benda-benda yang whole number, 6 dengan 4. Nampak tak guys? Okay, so kita dah tahu kan, Nampak. 6 dengan 4 ni siapa dapat kan? N dengan R lah N yang akan dengan ambil R. kan? N dengan R akan ambil whole number. So siapa dapat 6? N. N dapat 6 sebab dia ambil yang besar, R dapat yang kecil, 4. Jadi formula ni dah boleh gerak belum? Dah. Dah boleh kan? Sebab you have P, Dah. Q, N dengan R. So teruslah tulis guys. Teruslah tulis dia punya formula. Okey cikgu, saya teruskan dengan formula dia. P, X, huruf R dulu kan? Masuk kan? So what is the R? 4. Betul 4. And then NCR dia macam mana? 6 C 6C. 4. 4. Betul, very good. Okay. Now, as for dia punya P, tadi kan cikgu cakap ada student yang suka letak decimal kan? So, boleh tulis decimal instead of percentage. So, 0.4 kuasa berapa? 4. Kuasa 4, very good. Maksudnya, orang yang aktif koko kat sekolah tu ada 4 orang. Jadi, ada lagi 60% orang yang tak aktif koko, 0.6. Ni berapa orang ni? 2. 2, very good. Sebab tadi kan cikgu cakap, 4 ni, kalau dia tambah 2, dia akan dapat balik 6. Ada orang kata 6 tolak 4 dapat 2 pun boleh juga. Sebab formula dia pun tulis N minus R. Maksudnya 6 tolak 4. Dia dapat 2 kat sini. Okay. Now, ini kalau kira dapat apa? 0.1382. 0.1382. So, in exam awak bagi 4 significant figures je students. 182 ni dah mencukupi untuk pemeriksaan XPM. So, jawapan ni kalau convert dalam percentage, it is 13.82%. Itu cerita dia. Okay. Cikgu, Ya. yang sebelah 8 tu kan 2. Kalau sebelah 2 tu ada nombor 4. Okey. Kalau dia nombor 5, kita Kalau- kena Kena round off. bundakan lah. Dia akan jadi 1383. Itu kena ingat. Okay. Okay, alright. Now guys, kalau kita bagi jawapan kita sekarang 13.82% ataupun kita bagi 0.1382 kepada pemeriksa. Let's say cikgu pemeriksa SPM, cikgu akan cakap jawapan final awak salah. Kenapa salah? Yang ni pun salah. Kat mana kita salah? Ada tak part yang sebenarnya kita tak particular sebenarnya dalam soalan ni?
There's one keyword yang kita terlepas tau guys. Dan di sini ada elemen keyboard. Maka ada 5 tau. Maka ada 5 kat sini. Kalau chosen ialah keyword, tapi dia adalah keyword untuk combination, which is dah tak ada kena-mengena dengan topik ni kan. So you don't tak guna probability. So apakah keyword yang kita miss? Kita miss sebenarnya. Cikgu pun sengaja tak sebut. Memang cikgu purposely tak sebut. Actively in Yeah? curriculum. Calculate the Calculate. student. Calculate ni Yeah. kita miss perkataan calculate ke? Yes. Okey. Yes, yang tu. Kita actively in sebenarnya curriculum. miss perkataan at least. Oh. At least. At least ni maksudnya cikgu cakap kan, cikgu nak kelas 5F tahun ni at least at maths dapat B. Apa maksud cikgu sebenarnya? Cikgu lebih suka tengok kalau awak dapat B dan ke atas, betul tak? Kau dapat A takkan cikgu sedih pula, betul tak? Sebab cikgu cakap at least cikgu nak tengok budak dapat B. Jadi dalam soalan So ni kena buat 2 kali lah. dia kata at least 4. Maksudnya kena buat banyak kali. Maksudnya cikgu lebih suka kalau lagi ramai pelajar yang aktif, betul tak? So it could be 4, it could be 5, it could be 6. 5 So ataupun dia 6. ada kes-kes lain. So sekarang ni kita baru saja tulis kes yang pertama. Yes. So kena buat lagi 2 lah. Betul, very good. Dia ada kes yang kedua, awak kena tukar pula dia punya huruf X ni, 4 ni Jadi 5. jadikan 5. Jadi sebab tu guys, markah ada 5 tau. Awak tahu tak, soalan ni nampak macam soalan paper 1 kan? Sebenarnya ni lah soalan paper 2 guys. Wah. Cara dia tulis macam soalan paper 1 kan, tapi inilah soalan paper 2. Okay, so of course dia demand benda yang lebih. Betul tak? Okay, so awak kena tengok. Dia kata, at least ni maksudnya dia kata sekurang-kurangnya. Jadi dia nak tengok benda tu semakin lama semakin bertambah. Dia cakap aku nak at least. Astaghfirullahaladzim. At least Dah sampai. Dah bunyi dah. Bunyi dah Dah bangun. Waktu-waktu afdal dia Waktu-waktu afdal dia. Peak hour. Okay, dia tahu kat sini ada apa dia? Ada taman-taman syurga kita belajar kan. Dia pun nak pahala juga Dia nak ada sedikit pahala Okay, now kes yang kedua adalah awak imagine yang nombor 4 ni bertambah. Maksudnya dekat sekolah tu budak yang aktif kokoh mungkin ramai lagi selain daripada 4. So dia mungkin jadi 5. So bila dia jadi 5 guys, bila awak declare depan ni 5, nanti ingat tahu cikgu cakap, dia mesti repeat kan huruf yang sama, nombor yang sama. Jadi 5 ni pun sama nanti. Awak akan nampak dia akan jadi dekat sini 5, nanti dekat sini pun akan naik jadi 5 juga. So bila kita tulis formula kita, dia akan jadi 6C5, betul tak? 6C5 kan? Nanti repeat balik. Okay, and then kalau kita teruskan, P dia macam mana P dia? P masih lagi sama. 0.4 kuasa 5. Yes, very good. Dia repeat balik kuasa 5. And what about dia punya Q? 0.6 tak ada kuasa. Tak ada kuasa. Kuasa 1 lah. Kan? Kalau tak ada kuasa tu kuasa kosong kan? So kuasa 1. So this one here, kalau kita calculate dapat berapa ya? Betul. Okay. So apa jawapan dia? Calculation dia? If you use your calculator. Suara cikgu dengar ke guys? Dengar. Okay, good. 0.03686. 86, very good. Ini four significant figures. Dia start kat sini. 3686. So when you convert this one into percentage, you are going to get 3.686%. Wah, maksudnya apa guys? Maksudnya nak dapatkan budak lebih ramai aktif kokoh semakin susah. 4 orang tu dah 13%, 5 orang lagi impossible. 3.686%. Macam sekolah kita lah kan. Okay, cikgu nak at least ada 80% pelajar dapat straight A. Awak bercakap, cikgu ini macam 10% je cikgu punya probability. Okay, cikgu cakap cikgu nak 95% budak dapat straight A. Cakap, ini lagi mustahil cikgu kan. So semakin lama, percentage dia akan jadi semakin kecil. Awak nampak semakin susah untuk nak dibuat. Okay, last kali ada kes ketiga kan. Kes ketiga macam mana? X6. Yes, bila kita kata semua orang dalam sekolah tu aktif kokoh. Even sekolah sukan pun bukan semua aktif kokoh. Okay, so sekarang ni when Px equals to 6, so apa jadi dengan dia punya formula dia? 6
C6. Okey, ingat tak cikgu cakap tadi tu? Combination dia Satu. punya formula, dia mesti nombor di atas lebih besar pada nombor di bawah, betul tak? Cikgu ingatkan tadi tu. Betul. Okey, kalau dia sama macam mana? 1. Boleh Okey, dia sama. Tapi kalau 6C7 tak boleh. So 6C6 dapat 1. Tak boleh. And then Match error. 0.4 ni dapat kuasa 6, betul Dia Kuasa repeat kan? 6. Ingat tak cikgu cakap dia repeat? Dia repeat balik kat sini. And then dekat sini 0.6 kuasa Kosong. Kosong. Okey. Now, sebelum kita dapatkan jawapan, cikgu nak share dengan awak. Ada juga student yang buat macam ni tau. Yang 0.600 ni, dia dia tak tulis. Sebab aku jadi kosong juga. Sebab apa tau? Sebab dia cakap dengan cikgu, kalau dalam sekolah tu dah orang yang aktif koko ni, ada 6 orang, jadi tak adalah orang yang tak aktif koko. Kan? Jadi tak payahlah dia tunjukkan dalam calculation dia. Faham tak maksud dia? Faham. Maksud cikgu cakap kan, okey, dalam kelas 5F ada 28 orang cikgu cakap okey, katalah 28 orang dapat A untuk Maths. Lepas tu waktu dia kat sini, cikgu ada kosong orang tak dapat A. Tak perlu tulis pun kosong A ni, kan? Tak perlu tulis pun kosong orang dapat A sebab once awak cakap semua orang dapat A, then kosong orang ni tak payah mention. So dalam kes ni ada juga pelajar yang tak tulis pun 0.600 ni, which is tak ada masalah. Which is true sebab 0.6 kalau kuasa kosong pun dapat 1 juga. So jangan risau. Tapi kalau awak tak nak macam ada berlaku masalah teknik, apa dia kata kesilapan, what do you call that, careless mistake kan, jadi kita tulis jugalah. So this one here awak akan dapat apa? 0.4 kuasa 6 ni 2000 something, 4 something, 0.4 4.096 darab 10 kuasa negatif 3. Okey. 4 tadi 4 berapa tadi? 4.0. 4.096. Ni dia. In percentage dia adalah 0. What do you call this? 0.4096%. Sangat-sangat mustahil untuk nak mendapatkan semua orang dalam sekolah tu aktif. Ni cerita dia guys. So sekarang awak nampak tak? Formula ni sangat relevan tau. Even kita pun boleh check dia punya jawapan tu logik ke tak. Kan? Semakin banyak benda tu awak nak buat, kejayaan yang awak nak buat tu, semakin susah dia punya chances dia. Faham Faham kan? So sekarang ni kita ada 3 jawapan. Macam biasalah apa kita buat kalau kita ada 3 jawapan? Tambah, very good. So you tambah tiga jawapan ni. Pemeriksa tu nak tengok kita tambahkan semua. So last kali you tulis kat sini, mention dekat dalam jalan kerja kita. Kita kata finally our answer will be, buat macam ni finally. Ada juga pelajar yang buat macam ni, yang macam yang skema dia buat macam ni tau. Dia buat P X, tengok apa cikgu buat ni jalan kerja skema sebiji SPM. Dia tulis PX more or equal to 4. Ini guys, kenapa dia buat macam ni? Ini adalah cara-cara kita kata cara-cara menulis kalau kita kata at least. Sebab apa at least tulis macam ni? Sebab dia bermula dengan 4 dan dia boleh meningkat lagi kat seterusnya, betul tak? Dia boleh menjadi semakin besar. So dia tulis PX more than 4. Faham? Lepas tu dia buat macam ni. Maka dia tulis PX sama dengan 4. Okey, tambah PX sama dengan 5 tambah PX sama dengan 6. Ini sebiji skema SPM. Okey, ayat pertama dia declare ni dulu. Ini at least 4. Okay, lepas tu dia pecahkan PX4, PX5, PX6. Lepas tu yang PX4 ni dia masukkan yang kes pertama tu, tunjuk working. Tunjuk panjang-panjang, tambah lagi, tunjuk panjang-panjang, tambah lagi, tunjuk panjang-panjang. Lepas tu ditambah semua sekali, kita akan dapat 13.82% tadi. Tambah dengan 3.682%, tambah dengan 0.4096%. So, apa awak dapat untuk jawapan awak 17.1776. 17.176%. 17.177 lah kan. So in SPM kita bagi dia point significant dah cukup dah. So SPM kata 18 dah memadai. 17-18%. So 17-18% ni guys, 17.18% ni chances dia sangat kecil. So memang susah lah sekolah ni nak dapat pelajar yang at least 4 orang aktif koko.
Itu cerita dia. Nampak relevan lah, cikgu rasa relevan soalan ni. Okey, boleh? Setakat ni okey kan? So the good thing is that kita jawab probability menggunakan formula. Tak payah fikir tak apa. Awak nanti masa exam tak payah fikir, oh cikgu sekolah ni memang sikit cikgu macam mana kita nak mengatasi masalah pelajaran aktif COCO tak payah go into details lah kan. Kita cuma tahu dia punya semua nombor-nombor kecil ni dan you masukkan dalam formula. Okey, soalan A2 cikgu nak tinggalkan. Cikgu nak pergi kepada soalan Kelantan pula. So now let's look at Kelantan. Okey. Awak nak cuba tak Kelantan ni? Cikgu tolong highlight keywords. Okey. Let me enlarge kat sini. Okey. The keyword yang cikgu nampak adalah ada satu keyword ni sangat penting ni. Dia kata that 6 of 10. Penting ni. 8 students. Kalau soalan A1 ni dia kata exactly 2 students. Okey, cuba tengok ni guys. Keyword cikgu dah highlight. Cuba buat. Kalau tak hafal formula, cikgu tulis formula. Formula tadi adalah P X equals to R bermula dengan NCR kali P kuasa R kali Q kuasa N tolak R. Okey. Dengarkan cikgu cakap kan? Apa nak kena start first kali? Cari P dengan Q. Cari P dengan Q, very good. Siapa tahu P, dia tahu Q. So macam mana P kita? P 6 per 10. 6 per 10, bagus. Sebab 6 of 10 ni kan? Okay, so Q you can 4 per write 10. Q 4 per 10. 10. Okay, so P adalah 6 per 10, awak tulis. And of course Q adalah 4 per 10. Okay. Okay, and then N dengan R pun dah tahu ke cikgu rasa? N ialah 8. 8. Kan? N ambil besar, R ambil R2. yang kecil. R ambil 2. 2. Okay, jadi soalan A1 ni, perlu tak kita buat banyak-banyak case? Tak. Tak payah. Sebab apa? dia Sebab dah dia kata kata Sebab cakap exactly. Dia memang betul-betul nak yang dua ni je. Exactly 2 students. So jalan kerja kita akan jadi P X 2. Okay. So cikgu tulis working answer, nanti awak check betul ke tak So this is going to be 8C2. P ni akan jadi 0.6. 6 per 10 pun boleh. Cikgu tulis 6 per 10. Sebab cikgu suka tulis dalam bentuk decimal. Dan sebab last kali jawapan kita decimal juga. So this is 4/10 kuasa 6. Maksudnya kalau dua orang jawab soalan dengan untuk lulus, lagi yang tak lulus lah 6 orang. Okay, so berapa dapat jawapan dia? What did you get for the answer? Hati-hati guys, especially dengan bracketing. Bracketing sangat penting dalam Maths. 0.0412. 41287. 0.41287. 0.0. Oh, 0.0, sorry. Ada kosong, 0.041. 4187. 4129. apa ni? 4129. 29 sebab 8 tu 829. round off Okey. Cikgu bagi tips, nanti masa exam kan, katalah kita dapat jawapan dan jawapan kita katalah ni cikgu tunjuk awak. Awak dapat 1.309. Ni jawapan awak kan. Jawapan macam ni jangan tulislah dekat kertas jawapan. Okey, sebab probability tak boleh more than 1. Faham? Okay. So kalau kita dapat jawapan kita tu semuanya bawah daripada satu, kecil daripada satu, jawapan kita tu maksudnya ada logik dekat situ. Tapi kalau dapat contohlah cikgu, saya punya jawapan saya cikgu 1.012. Ni salah tau. Dari hukum probability, jawapan ni salah. Sebab probability tak boleh more than 1. Okey? Probability paling tinggi adalah 1. Faham tak? Maka exam paling besar lah 100%. Contohnya kan 100% tu satulah. Okay. So you tak boleh dapat jawapan yang more than 1. Kalau awak pasti macam mana pun tak cakap, cikgu saya pasti 150%. Tu semua tipu. Orang yang cakap macam tu semua tu tak belajar matematik. Saya akan berikan fokus 200% cikgu tak perlu mention macam tu it doesn't make sense. So paling tinggi mestilah 100% lah probability. Saya yakin awak menjawab dengan 130%. Itu semua tipu.
Dia tak tahu jawapan dia tu dalam SPM, pemeriksa tak terima. Okay, so in exam ingat sebab kadang-kadang bila nombor-nombor yang kita tulis ni dia banyak tau. Jadi chances untuk kita buat careless mistake tu tinggi. So bila you dapatkan jawapan yang more than one, tolonglah jangan tulis. Check balik, mungkin awak tersalah letak kurungan. Mungkin tersalah letak formula. Okay, ni cikgu ingatkan je lah. Tips untuk elakkan careless mistake. Dan kalau awak ingat tadi cikgu cakap, kalau depan ni dah declare 2, dia akan repeat sini 2, dia akan ulang balik sini 2. Okay, yang tu kena ingat lah. Alright. So kalau buat dalam percentage, this will be 4.12%. 2 student nak pass pun susah ini lagi satu, sekolah mana pun tak tahu. Okay. Alright. Now, cuba kita tengok soalan 3A2. 3A2 ni masih lagi ayat yang sama, cuma dia tukar dia punya R tau. Pasal tak dia tukar R dia? Dia kata one student. Okay. So, of course, one ni akan pergi kepada huruf R lah kan? Oh, Tapi kalau kita 1, baca dari 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak maksudnya ada berapa kes tu? 7. 7 Lapan. 1, 2, 3, 4, 8. 5, 6, 7, 8. Ada 8 kes kan? So maksudnya formula yang panjang ni nak dia tulis sebanyak 8. So maksudnya kalau dalam trial SPM, skema SPM dia akan tulis P, X, 1 dan ke atas. Kan? Atau awak tulis apa? Awak tulis. Jadi 1 ke atas ni banyak. 1 lagi. Kena Boleh tulis lagi. satu-satu. Wow. 2 lagi. Ini mau setengah jam buat. Lagi 4 kan. Lepas tu sampai last kali kita buat careless mistake salah menyesal tulis panjang-panjang. 5 6 ada lagi kan? Sebab dia punya value paling tinggi 8 kan? 7 8. Guys, Jam. cikgu nampak dekat sini pemalas akan mula rasa resah dia akan cakap this does not make sense kan markah sikit, usaha banyak, so dia tak nak buat. Dan kalau awak ingat lagi, cikgu dah cakap dengan awak tahu, ingat tak soalan combination there's always jalan kerja yang lebih mudah kalau kes-kes yang rumit macam ni, ingat tak yang macam not together tu kan? Not together tu boleh buat tapi macam leceh gila kan, markah 2, jalan kerja macam 10 markah. So kita boleh kata jalan kerja ni macam tak masuk akal dengan markah yang dia bagi. Kalau nak buat boleh, by all means awak boleh buat tau. Cikgu saya jenis yang slow and steady. Biarlah susah macam mana pun, hidup saya memang susah, saya akan buat juga. So dia teruskanlah, tak ada masalah. Okay, tapi kalau jenis kita yang macam kita rasa there's always a better solution, so cikgu nampak jalan kerja ni kurang sesuai. So macam mana kita nak buat guys? Ingat tak kes yang kehadiran tu kan? Kalau kita nak kira pelajar yang hadir, cikgu kelas awak akan buat apa? Dia akan ambil all students, dia akan kira yang tak hadir. Sebab yang tak hadir ni Kita lagi. ambil 8. Kita ambil apa? Kita ambil terus yang 8. Okey, lepas tu? Kita tolak dengan Tolak dengan? 1, 2. 2. Tahu? Tak tahu. Tak tahu. Diam kau. Saya tahu 8 je. Ambil yang 8 8 tu. Ambil yang 8 tu kan? Ambil yang 8 ni. Maksudnya yang 8 ni akan jadi all. Yes. Okey. Ni cikgu explain. 7. Cikgu explain sikit boleh? Boleh Boleh. Okey, cerita dia macam ni guys. All ni bukan 8. Boleh cikgu punya introduction adalah all ni bukan 8. All ni guys. Bukan. 7 bukan. 10. 10 tak ada dalam nombor sini. 10 pun bukan. Itu soalan Itu tadi. lagi Okey, lah. dengar ni. All, dengar betul-betul cakap apa cikgu cakap ni. All dalam probability paling mudah kalau orang faham adalah 100% lah. Betul. Is it true? Betul tak? Betul. Kalau cikgu nak check berapa persen pelajar yang hadir, cikgu ambil 100% minus dengan percentage pelajar yang tak hadir. Cikgu dapatlah percentage pelajar yang hadir. So, all dalam probability mestilah 100%, bukan 8. Faham tak? Faham tak cerita dia? So, Faham. kalau kita buat macam ni guys, tengok Ini cikgu buat dalam bentuk gambar rajah. PX1 ni cikgu akan buat bulatan 1. PX2 cikgu akan buat bulatan 2. Ni bulatan 3. Bulatan 4.
bulatan 5 and you have 6 here. Sekejap You have 6 here. And then apa lagi nombor cikgu tak tulis? 7 dengan 8 kan? 7 dengan 8 kan? So ini nombor-nombor yang awak tulis tadi tu. Yang awak cakap cikgu banyak yang nak tulis. Cikgu buat dalam bentuk bulatan supaya awak nampak. Okay. Tu PX7 dan PX8. Kalau awak cakap all adalah 8, cikgu akan cakap 8 tu satu bahagian je guys. 8 ni bukanlah 8 nombor. 8 ni sini je 8. So awak tak boleh kata 8 ni mewakili all. 8 bukan all. Kan? All ni guys. Oh. All ni macam ni. All ni semua sekali tambah. Ini all. Dah agak dah. Kita akan dapat 100%. All adalah 100%. Faham? Jadi sekarang ni ada nombor sebenarnya yang tak ada. Tu ayat dia. Ada nombor yang tidak ditulis kat sini. 9, 10 tak tulis. 9, 10 tak logik kan? Sebab apa? Dalam soalan ni, Dah lebih. dia kata, dia kata Sampai 8. paling banyak pelajar dia 8. Kan? So there's no such thing as 8, 9, 10. 9, 10 tak ada. Itu. So the only number yang tak ada guys adalah nombor sebelum 1 which is kosong. Apa maksud kosong? Maksudnya tak ada langsung pelajar dalam sekolah tu yang pass the test. Itu satu dia kosong. Kosong ni ada. Ada probability benda ni tak ada pelajar. Maksudnya apakah chances tahun ni ada pelajar yang balik kampung? Tak ada. So PX kosong. Dia ada kosong. Faham tak? Kosong tu ada. Jadi dalam case ni, in this case, kita akan ambil all which is 100%. Awak kena minus dengan yang kosong ni. Nampak tak? Okay, dah jam dah. Kenapa? So 100. Dah jam dah. Dia bukan 100, dia bukan 100% tolak kosong. Kosong ni maksudnya bila kita tulis dalam formula dia akan jadi PX kosong. Kosong. Bukan jawapan dia kosong. Maksudnya bila you masuk dalam kalkulator, huruf A dia akan jadi kosong. Faham tak? Satu ni maksudnya kita masukkan nombor 1 dalam formula. Tu maksud dia. 8 ni So maksudnya 8C kosong so maksudnya 8C kosong, very good. So nanti kita akan buat 100% all kan? All ni tadi. Dia akan minus dengan PX kosong. Benda yang soalan tak nak. Macam kehadiran lah. Cikgu kelas nak pelajar yang hadir. Tetapi kita pergi bagi tahu cikgu ada 3 orang tak hadir. Padahal cikgu tu nak tahu siapa yang hadir kan. Tapi awak bagi tahu yang tak hadir sebab cikgu tu akan tolak. Semua macam ni. Soalan nak 1, nak 2, nak 3, nak 4, nak 5, nak 6, nak 7, nak 8. Tapi soalan tak nak kosong. Awak bagi juga kosong dekat dia. Lepas tu awak tolak. Faham? Faham kan? So dia ada logik dekat sini. Okay? So dekat mana yang awak rasa heavy sikit, selalu student akan cakap heavy yang 8 ni. Dia tak faham kenapa 8 ni bukan all. Kan? 8 ni bukan all guys. 8 ni adalah cabisan dekat sini je. Satu. Dia one portion kat sini je 8. Ni je 8. Tapi yang all ni sebenarnya adalah keseluruhan probability which is 100%. Okay? So 100% ni adalah all. Kita tolak dengan benda yang kita tak nak. Which is PX kosong. So PX kosong ni boleh buat tak formula dia? Boleh kan? Boleh. So dia akan jadi 8C kosong. Betul tak? Betul. Okay. Tadi ingat tak dia punya P berapa tadi? 60% eh? P 6 point 6/10. 0.6. 0.6 tadi kan? P dia 0.6. Okey, 6/10. Okey, good. So cikgu akan tulis kat sini kali dengan 0.6. Kuasa berapa? Kosong. 0, very good. Dia repeat balik kan? Okey, and then yang belakang ni Sampai very good. 0.4. Kuasa berapa? 8. Kuasa 8, very good. Jadi apa kita buat lagi ni? Tulis 100%. Tolak jawapan yang awak dapat. Kalau depan dah tulis persen, jawapan dalam bracket ni mesti persen Itu kena ingat. Kalau depan ni tak nak buat persen, jadi apa? Kalau awak tak suka persen. Apa dia? Macam mana? Cikgu cakap macam ni. Kos Kalau 1. 1, bagus. Kalau depan ni kita dah declare persen, nanti jawapan yang awak calculate ni mesti dalam persen juga. Tahu? Tu kena ingat. Jadi kalau nak selamat, kalau tak nak tulis persen, jadi perhaps depan ni bukan 100%. Depan ni kita tulis 1. Macam itulah. Okay, so berapa you dapat tadi jawapan yang kira pakai formula ni? 6.5536 darab 10 negatif apa benda ni. Oh, iya ke? 6 point? 6.5536 Okey, 6.554 Darab 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 10
negatif 4. Negatif 4. So, in a way kita kata dia 0.0000654. Ini kan standard form kan? Awak belajar tahun lepas kan? Betul. Physics Ah, belajar. ah. Kan? 1, Math, 2, math. 3, 4. Maths ada. Okay. So, in percentage dia adalah 0.06. 0.096. In percentage 54. So inilah yang kita akan masukkan dalam percentage ni guys. Okay. Kalau tak nak percentage, perhaps boleh buat yang 1 ni. So 1 minus 0.0006554. So berapa dapat ni? Tak kosong ni, berapa dapat ni? 90 point? 99 point? 9.99. 0.9 apa? 0.9 apa? 0.999. 993. 3, 4, 4. Dah. Sini. Okay. Sorry. Ni maksudnya apa ni? Maksudnya probability ni kemungkinan untuk berlaku sangat-sangat tinggi. The chances of this untuk berlaku sangat-sangat tinggi. Dalam percentage je lah, 99%. Apa maksud dia? Dekat dengan 1. Sebab dia kata more than one student pass the test. Macam ni lah maksud cikgu. Apakah probability dalam sekolah kita, dalam kelas 5F, pelajar satu orang dan ke atas lulus maths? Mestilah ramai, betul tak? Daripada satu orang sampai ke semua orang. So chances sangat-sangat tinggi. So dia kata kat sini 99%. Okay, 99% untuk pelajar lulus exam ni. Okay guys, tak apalah. Kita tak payah faham sebenarnya soalan ni pasal exam ke apa. Cuma cikgu nak awak faham, kita dah belajar cara nak masukkan N, P dengan Q and R ni kan. Dalam masa yang sama kita juga dah tengok ada kes-kes yang banyak kes. And lastly cikgu tunjuk kat awak, ada juga kes yang macam permutation dari tu. Kena gunakan konsep tolak. Dan kalau awak tanya cikgu, dekat mana saya kena fokus untuk topik ni? Cikgu cakap dekat sinilah kita kena fokus guys. Soalan-soalan yang kena tolak-tolak ni. Boleh ke? Sebab dia kena faham apa yang soalan nak dengan apa yang soalan tak nak. Okey, katalah bunyi balik. Okey, katalah cikgu buat soalan macam ni guys. Cikgu buat soalan macam ni. Masih lagi soalan yang sama, cikgu kata more than, let's say more than 2. Macam ni kita nak buat kalau more than 2. Maksudnya soalan tu 0 dengan 1 tak payah buat. Tu tolak satu lah. Yes, betul. So, maksudnya dia nak 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 kan. So yang dia tak nak adalah dia tak nak 0, dia tak nak 1. So apa you buat? Kita ambil all tadi kan. All ni tadi tolak dengan yang dia tak nak. Yang ni yang dia tak nak ni. Yang dua-dua ni dia tak nak, tapi kita tolak juga. Okay, so awak buat kerja macam mana? 1 tolak PX0, tolak lagi PX1. Yes. Ini kalau dia kata more than 2. Okay, kalau dia kata more than 7, more than 7. Maksudnya dia nak yang mana? 7 dengan 8 tu. Dia nak 7 dengan 8 kan? So perlu tak tolak? Perlu tak tolak kalau dia nak 7 dengan 8? Tak payah. Tak payah lah Cari kan? je lah. Sebab 7 dengan 8 ni senang kan? Kalau tolak juga maksudnya awak kurang bijak kat situ lah. So kita guna kaedah ni sebab kita nak tengok yang mana yang senang. Sebab nak buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni juga cikgu ni tak berbaloi lah. Ni kalau saya Dah senang disusahkan. Betul. Okay teman-teman. Now cikgu akan sambung kelas kita pada hari Khamis ni. Khamis ni kelas kita santai sikit sebab sebelum raya kan. So cikgu akan tunjukkan satu lagi formula. Dan kita akan tamatkan kita punya topik ni. Boleh Hari Raya. Okay, thank you very much guys. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Thank you cikgu. Okay, sama-sama. Good evening. Okay, Terima kasih cikgu. sama-sama. Nanti cikgu Okay, share goodbye. cikgu share lesson nanti. Alright. Adios.